عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله، أحبكم في الله. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. Ikhwatul Iman, Alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim. Ikhwatul Iman, kita menyambung perbahasan kita daripada buku ini, Ambillah Aqidahmu daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang difahami sahabah radhiyallahu anhum. Ini adalah buku yang kita jadikan sebagai kita punya panduan. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ikhwatul Iman, kita sampai pada muka surat yang ke 45. Asalnya 45, iaitu kita masuk di bawah, iaitu di bawah tajuk yang besar, tajuk yang ada pada muka surat 40, tawassul dan minta syafaah pembelaan. Tapi kita dah sampai dah pada pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, iaitu apakah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Malam ni kita masuk pertanyaan, apakah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Jawab, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyampaikan risalah agama Allah Taala. Firman Allah Taala, ya ayyuhar rusul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai Rasul. Ni hai ni bukan hai kita. Kita jumpa hai. Bukan hai ni. Ini harfun nida' li ta'zim. Memuliakan. Wahai Rasul. Dengan apa itu, dengan penggunaan Allah Ta'ala memanjakan Rasul dia. Bukan hai dengan makna hello. Tak. Tapi hai di sini wahai, ya Rasul, wahai Rasul yang kau utuskan, wahai kekasih aku, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Apa sahajanya Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, dia kena sampai. Apa dia? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi. Kami turunkan kepada engkau Muhammad az-zikra, Al-Quran, litubayyana lin-nasi, supaya kamu memberi penjelasan apa makna Al-Quran kepada manusia. Itulah ikhwatul iman. Seorang Nabi, umur dia 63 tahun, memegang jawatan 23 tahun lamanya, kena maki orang, kena fitnah orang, kena itu, kena ini, sampai dia berhijrah ke negeri Madinah. Tidak ada sebab lain, hanya untuk menyampaikan risalah Tuhan mereka. Antum bayang, kalaulah Allah Ta'ala tanya kat kita akhirat esok, apa maksud hidup kamu? Apa kita nak jawab? Kalau Allah lantik Rasul, 23 tahun Rasul dia, hanya hidup dia, cakap dia, perbuatan dia, tutur bahasa dia untuk menyampaikan risalah Rabb dia. Itu maksud hidup dia.
Dan untuk itu dia telah membuktikan. Dia dipukul, dia dicomah, dia dimaki, peperangan terjadi. Peperangan terjadi bukan pasal tidak ada sebab apa-apa, melainkan peperangan itu terjadi di atas nama Allah. Pasal itu dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, banyak soalan sahabat kepada Nabi tentang makna jihad, berperang kerana itu, kerana ini, banyak. Akhirnya Nabi sebut satu perkataan, man qatala litakuna kalimatullahi al-uliya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang mati dalam pertempuran, dalam hati dia nak mengangkat kalimah Allah duduk di atas, maka itulah mati sabilillah. Jadi kita ini ikhwan, kita tak tahu ujung umur kita ni kita mati pasal apa, kecil manis ke, darah tinggi ke, tak tahu. Tetapi antum, kita kena pastikan masa mata kita nak tutup melihat dunia ini buat kali terakhir, dalam hati kita ada nak mengangkat harakat agama ini. Kalau tidak, seluruh hidup kita bukan dianggap untuk Allah. Tidak dianggap untuk Allah. Kerana itu ikhwan, kita telah rasa dalam hidup ini apa yang kita buat untuk dunia, dan dunia telah membalas. Tetapi kita belum berbuat untuk Allah, kerana itu belum Allah balas. Kita telah hidup untuk makan, bukan kata kita lah, kata saya lah. Antum tak sama dengan saya, antum tengok muka baik-baik, nampak Jumaat malam ni saya seorang lah. Katalah saya ini, saya hidup untuk makan, saya dah makan dan saya telah menerima hasil daripada makan. Penyakit apa patut saya dapat kerana saya terlebih makan? Saya dah dapat dah penyakit itu. Saya terlebih tidur, apa kesan saya terlebih tidur? Dan saya telah menanggung sakit kerana terlebih tidur. Saya hidup dan saya pernah buat orang jadi marah, dan saya pun telah mendapat hasil daripada marah orang pada saya. Tetapi apa yang belum saya dapat, saya belum berbuat untuk Allah, dan saya belum merasai hubungan dengan Allah. Nabi menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-uliya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang seluruh perjalanan hidup dia ini untuk Allah, dialah sabilillah. Dalam ayat lain dalam surah Al-Haji, Allah menggunakan perkataan, Allah guna perkataan fillahi haqqa jihadi wa man jahada fillahi haqqa jihadi. Allah angkat perkataan sabil. Man haqqa fillahi, man jahada fillahi haqqa jihadi. Sesiapa yang bersungguh-sungguh dia fillahi, pada Allah, tak disebut sabil, untuk membezakan di antara hidup bertempur dengan hidup berjuang. Bertempur di medan, berjuang sepanjang hidup ini satu perjuangan. Fillahi, fillahi, sesiapa yang berbuat fillahi untuk Allah, maka dialah orang mujahid, dialah orang yang berjuang. Kenapa ikhwan? Kerana bukan semua orang akan berjuang pada sabilillah, medan pertempuran. Bukan semua orang akan pegang pedang, cantah-mencantah, bunuh-membunuh di atas nama Allah. Ini adalah sesuatu keadaan yang lain. Kesuntukan masa, Allah Ta'ala beri manusia ditekan, maka ditiup semangat jihad dan dia berjihad. Bukan semua orang dapat jihad, dan bukan semua bumi itu berjihad, walaupun nampak dia macam berperang. Tetapi fillahi, tanpa kalimah sabil ini, fillahi, 24 jam dalam hidup berjalan. Hatta antum datang ke majlis ta'lim adalah fillahi. Ini adalah untuk Allah. Untuk apa? Untuk iqamatul Islam, untuk kita bangunkan Islam itu dalam hati kita. Lepas itu ada perkataan yang sangat menarik, walaupun dia bukan hadis, tapi dia sangat menarik. Dia kata, aqim daulatul Islam fi qulubikum. Kalau kamu sayang dengan negara Islam, kamu tegaklah negara itu dalam hati kamu. Aqim daulatul Islam fi qulubikum. Kalau kamu sayang benar-benar dengan negara Islam dan seluruh apa yang ada dalam Islam, kau himpunkanlah itu seluruhnya dalam hati kamu. Ya kawan, hati kita tak seluas langit dan bumi, tetapi apa yang langit dan bumi tidak boleh menyimpannya, hati kita mampu menyimpannya. Subhanallah. Kita boleh berbuat untuk Allah ikhwan,
Seperti mana kita dah makan, saya katakan tadi, saya telah makan, saya telah minum, saya telah itu, dan saya telah berkongsi hasil dengan benda-benda itu semua. Berkongsi hasil. Kita sakit, kita pergi hospital, doktor bagi ubat, kita makan. Pahit pun pahitlah, walaupun kita meluat tengok ubat tu, doktor kata 2 biji sekali makan, sehari 3 kali makan. Kita pun sami'na wa ata'na, engkar tidak sekali-kali. Maafkan. Hatta kita begitu amanah dengan wasiat doktor. Kita gerak orang sakit, kita kata mangkit makan ubat. Tetapi kita jarang gerak orang bangkit untuk berhubung dengan Allah. Tetapi pelik ikhwatul iman, bila kita baca ayat ini, dia seperti menjentik ujung hati kita. Apa dia? Seluruh hidup para rasul hanya untuk menyampaikan risalah Tuhan mereka. Apa kita nak jawab? Kerana itu soalan yang besar. Allah Ta'ala tanya pada kita di hari akhirat. Apa dia? Pakcik mesti ingat. Adakah kamu menerima seruan Nabi aku? Itu soalan yang dahsyat di hari akhirat. Adakah kamu menerima seruan Rasul aku? Apa tak kena dengan Rasul aku? Aku hantar mereka ini untuk menjadi abdi aku dan mereka adalah Rasul aku. Seluruh para Nabi itu hamba Allah dan mereka utusan Allah. Allah yang melantik mereka. Hidup mereka 24 jam diredai oleh Allah. Seluruh pentas kehidupan mereka adalah ibrah demi ibrah demi ibrah demi ibrah. Di akhir daripada surah Yusuf, Allah katakan, pada kisah para Nabi itu seluruhnya adalah pelajaran dan ibrah. Hatta Yunus dibuang dalam perut ikan juga kerana Allah. Yunus ditelan oleh ikan juga kerana Allah. Hatta Ayub alaihi salam, dia sanggup tanggung ujian sakit juga kerana Allah. Subhanallah ikhwan. Isa dilahirkan hanya ada ibu tak ada mak, dan Isa menanggung beban hidup. Beban hidup dia tanggung. Subhanallah. Subhanallah, juga kerana Allah. Jadi apakah sebenarnya tugas para rasul? Kita baca ayat ini, ayat suratul Maidah 67 ikhwan. Allah Ta'ala jawab, ya ayyuhar rusul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Di belakang ayat ini dia tak habiskan, Allah Ta'ala sebut satu perkataan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan memberi perlindungan pada kamu daripada manusia. Kamu sampaikan. Nabi SAW bersabda ketika menanggapi sahabat yang berkata, kami bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan risalah. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Ketika Nabi buat haji, Nabi tanya kepada sahabat, di hari akhirat esok Allah Ta'ala akan tanya kepada kamu tentang aku, apa kamu nak kata? Nabi tanya di bumi Arafah. Esok di hari akhirat Allah Ta'ala akan tanya kamu tentang aku. Jadi ummah ditanya, Nabi ditanya. Nabi ditanya, adakah kamu sampaikan risalah? Ummah ditanya, adakah risalah itu sampai? Para sahabat di bumi Arafah menyatakan, nashhadu annaka Rasulullah ballagha risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Sahabat jawab kalimah itu, Allahu Akbar. Kami akan saksikan kamu adalah Rasulullah. Ballagha risalah, kamu telah menyampaikan risalah. Kamu telah menegakkan amanah. Kamu telah menasihati ummah ini, memberi petunjuk. Nabi kemudiannya mendengar, Nabi kata kalimah ni, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah Rasulmu ini telah menyampaikan. Menjelang hari akhirat, Allah Ta'ala tanya Nabi, para Rasul semua dia tanya, kamu sampai tak lagi? Semua para Nabi akan jawab, la ilma lana innaka antal allamul ghuyub. Kami sudah tidak ada ilmu, kaulah yang mengetahui yang gaib-gaib. Subhanallah. Ini dia ikhwatul iman, kerja seorang Rasul yang patut kita insafihi. Tetapi Allah Ta'ala firmankan dalam ayat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat itu termasuk kita di dalamnya.
Tetapi depan mata kita ini yang telah menunaikan hak, para rasul telah menunaikan hak. Lain daripada para rasul, siapa menunaikan hak? Para sahabat. Tiap-tiap nabi ini dia ada dia punya pengikut yang setia. Pengikut yang setia. Dulu kita panggil dengan nama hawariyin. Mereka ini menjadi orang-orang yang ansari ilallah, orang-orang yang memberi pertolongan kepada agama Allah. Mereka pun telah berlalu. Bagi umat Nabi Muhammad, siapakah yang membantu agama ini? Para sahabat radhiyallahu anhum, dan Quran telah turun mengiktiraf mereka telah menunaikan perkara itu. Dan bila kita tengok sekelumit dalam kehidupan sirah para sahabat ini, perjalanan hidup mereka, tarikh mereka ini, mereka menghabiskan masa, harta, nafas mereka, perasaan mereka untuk agama ini. Kita tertarik dengan perkataan Abu Bakar yang kita jumpa dalam kitab Imam Ibn Kathir Al-Bidayah, ketika Abu Bakar melihat masalah yang berlaku di zaman dia. Apa kata Abu Bakar? Ayanqusul Islam wa ana hayyun? Adakah aku nak biang Islam ni jadi lemah dan rebah sedangkan aku masih hidup? Subhanallah. Berbedalah dengan ucapan saya, ikhwan. Kita kata, aku hidup lagi, hendak jentik anak aku. Beza. Aku ni duk ada lagi. Aku duk ada lagi. Aku tanam pokok mu'tani 5 tahun. Hamil petik buah sebiji lagu tu. Ingat aku nak alai ke? Tak ada alai punya. Kita pertahan apa? Mu'tan kita. Semua kita bertahan. Tetapi kita tak pernah kata macam Abu Bakar, adakah aku nak biang Islam dicaci sedangkan aku masih hidup? Apa maksud dia, ikhwan? Mereka generasi yang berlalu ini telah membuktikan nafas dan nyawa mereka diberi dan dicabut oleh Allah untuk menunaikan amanah itu. Kita belum lagi, ikhwan. Kita belum lagi. Ada sahabat datang daripada Kuala Lumpur, dia bawa satu keluarga datang. Saya tahu dia seorang yang sibuk. Saya tanya dia, sahabat sibuk dan mai Penang. Apa dia jawab dengan saya? Dia kata, kalau tak pasal agama kata isteri tidak boleh keluar melainkan dengan mahram, tak ada pasal saya nak mai. Subhanallah. Dia jawab macam tu. Pasal isteri dia ada satu meeting di Penang. Dan dia satu orang yang sibuk. Dia teman bini dia, Pak Mik. Lepas tu kita kena kambing kan. Kambing saya tak cerita lah. Saya cerita yang ni saja. Dia datang daripada Kuala Lumpur, drive kereta, bawa. Kata sahabat sibuk-sibuk pun sahabat mai Penang. Dia kata, demi Allah saya mai ni kerana dalam Islam ni tak membenarkan wanita bermusafir melainkan dengan mahram. Maka untuk itu saya tinggal semua kesibukan saya. Saya teman isteri saya untuk Allah dan Rasul. Ini 2012 dah nak habis dah berapa hari lagi. Masih ada orang bercakap macam tu. Kita malulah, ikhwan. Kita belum bercakap lagu tu. Bini kita kata, abang nak pi Terengganu meeting, hampir kapal terbang. Kita buat macam kita pilot tu. Hampir kapal terbang. Nak suruh aku drive apa, hampir kapal terbang. Subhanallah. Ikhwan, perkataan kita, bahasa kita, mubalarah kita pakai, sebenarnya kita tak perasan kita belum beribadah dan tunduk kepada Allah. Belum, ikhwan. Kesemua kita ini ada habuan di hari akhirat. Kita boleh lepas di hadapan Allah. Sedangkan Nabi di bumi haji itu, Nabi kata, ya Allah telah aku sampaikan. Sahabat menjadi saksi dia telah sampai. Dan kita menjadi saksi sahabat telah sampaikan. Dan siapa nak jadi saksi atas kita, kita telah menegakkan itu. Karena itu, ikhwatul iman, kita mesti berhati-hati dengan hidup ini. Kita mesti berhati-hati. Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir, ketika dia membicarakan ayat Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, iaitu Quran menjadi petunjuk kepada muttaqin. Ibn Kathir ketika membahas sifat muttaqin, dia bawa cerita Umar Al-Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Umar panggil Ubay bin Ka'ab.
Umar panggil Ubay, bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, apa itu takwa? Kerana Quran menyatakan Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Ubay kata kepada Umar, pernahkah Amirul Mukminin berjalan di tempat yang banyak-banyak duri? Umar kata pernah. Ubay kata, bagaimana Amirul Mukminin angkat kaki, letak kaki, bagaimana mata Amirul Mukminin melihat luka-luka ini semua? Kata Umar, aku dengan hati-hati dan sungguh-sungguh supaya kaki aku tak terpijak duri. Ubay kata, nah Amirul Mukminin, itulah nama dia takwa kepada Allah. Berhati-hatilah melangkah dalam hidup ini. Kadang-kadang duri kita kena tu kita tak sedar, tetapi dia duri menusuk kita di hari akhirat. Para rasul telah terlepas daripada semua ini, ikhwan. Itulah tugas para rasul. Dan ikhwatul iman, itulah tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nabi kata apa? Ra'sul amr taqwallah. Kita hidup ni ada dia punya center dah. Ra'sul amr. Urusan kita ni ada dia punya, macam lampu beluh kan, kita pergi cari dia punya apa tu, main point dia. Ya, hidup ini ada benda, ada kepala dia. Ra'sul tu maksud dia kepala lah, tapi bukan kepala dengan makna kepala di sini. Ada benda yang dia pegang kita dalam hidup. Apa dia? Taqwa Allah. Kau pisahkan diri kau dengan takwa, kau tersungkuk, kau hanyut. Apa dia? Wiqayah. Kita yang protect diri kita. Wiqayah. Wiqayah diri kita. Dengan apa dia? Dengan kita mentaati perintah-perintah Allah dan kita sedapat mungkin menjauhi larangan-larangan Allah. Ikhwatul iman. Baik. Pertanyaan yang kelima. Habis tugas Nabi itu telah habis. Dari siapa kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwan, semua kita nak syafaat. Tapi macam mana kita nak minta syafaat itu macam mana? Jawapan, kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Kita nak Nabi syafaat kita. Maka macam mana kita nak minta? Ya Rasulullah, ni saya datang daripada Pulau Pinang mai ke makammu, ya Rasulullah, syafaatlah saya. Begitu? Tidak. Ini salah. Khata. Ini salah. Ini cara yang salah. Habis cara yang betul macam mana? Cara yang betul kita dengarlah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 44. Qulillahi syafa'atu jami'a. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Syafaat itu milik Allah. Asy-syafa'atu lillahi jami'a. Milik Allah Ta'ala. Nabi nak bagi syafaat dengan izin Allah, dengan redha Allah. Allah bagi baru boleh. Allah tak bagi, Nabi tak boleh bagi. Sebagai contoh, dalam hadis Imam Muslim, semua pakat berhimpun di padang mahsyar. Nabi tengok-tengok, Nabi nak bagi umat dia minum air daripada telaga dia kan, haud Nabi itu. Banyak cawan-cawan yang disangkut-sangkut di tepi kolam sebesar itu seperti jumlah bintang di langit. Tetapi Nabi tak mau umat dia ambil sendiri, dia nak suap. Sahabat boleh bayang? Nabi yang kita duk syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ni, bila sampai akhirat, kita keluar daripada kubur, sampai di akhirat, tempat kita nak cedoklah cawan ke, kendi-kendi dia ke, nak minum air tu, banyak dia seperti banyak jumlah bintang di langit. Cuba fikir satu. Lepas tak motor lagi kira, sedang sampai Perak Road. Boleh cuba kira. Siapa keluar datang ke mahsyar, ke haud itu, dia boleh just cedok, dia minum. Tuhan tidak melarang. Tetapi Nabi tak mau. Ini umat aku. Ini orang yang hidup macam aku. Orang yang buat apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku larang. Dia percaya aku Nabi dia. Aku nak balas jasa dia apa? Percaya kata aku Nabi bukan satu benda kecil. Ini satu pengorbanan yang besar mereka buat di dunia. Aku nak suap.
Tiba-tiba dalam hadis Imam Muslim kata, malaikat menghalang tangan Nabi. Malaikat kata, jangan, kamu tak tahu lepas kamu mati apa mereka buat Muhammad. Mereka tinggalkan agama kamu. Subhanallah, Nabi dengar terkejut. Nabi kata, suhqan, suhqan. Kalau itulah tingkah laku kamu, binasalah kamu hari ini. Para ulama kata, siapa mereka itu? Para ulama kata, mereka itu 3 orang. 3 kumpulan, bukan 3 orang, 3 kumpulan. Satunya orang-orang Islam yang kafir, murtad. Muslim, tapi lepas Nabi mati dia murtad. Dia tak dapat kalam Nabi, tak dapat. Kenapa? Allah tak izin. Allah tak izin. Nabi nak bagi, Tuhan tak izin. Tuhan kata pada malaikat, halang mereka. Jangan bagi depa ini. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Minggir kamu, minggir seminggir-minggirnya. Jangan bikin onar di sini. Boleh faham, nah? Alhamdulillah. Jangan bikin onar di sini. Minggir kamu. Bajingan loh. Pergi kamu. Siapa? Mukmin dapat minum. Orang-orang Islamnya murtad tak dapat. Yang kedua, siapa dia kata para ulama? Yang dihalang oleh malaikat, orang-orang yang mereka ini mati di atas nifaq, munafik. Seperti Abdullah bin Ubay dan kuncu-kuncu. Mereka ini munafik i'tiqadi. Yang Quran kata, wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Walaupun basah lidah mereka menyatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Quran jawab, wa ma hum bimu'minin. Yang adanya yukhadi'un Allah. Mereka nak berbohong dan menipu Allah. Tak jadi bohongan itu makan diri. Dan yang ketiga, siapa dia, ikhwan? Depa ni Nabi nak bagi syafaat, Tuhan tak izin. Siapa dia? Ahlul bid'ah dan firaq. Puak-puaknya berpecah daripada i'tasim bi kitabillah wa sunnati nabi. Orang-orang yang memisahkan diri daripada berpegang dengan kitab Allah dan sunnah nabinya. Dan mereka ini golongan firaq, berpuak-puak mereka ini, dan mereka banyak melakukan bid'ah di atas muka bumi. Nabi nak bagi, tapi Allah tak izin. Kenapa Allah tak izin? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafa'ah bukan milik Nabi, milik Allah. Jadi kerana itu bila kita nak syafa'ah, kita kena minta kepada Allah. Macam mana kita nak minta kepada Allah? Tadah tangan, ya Allah, bagilah kat aku ni, ya Allah, Nabi hang syafaat aku di hari akhirat. Begitulah minta. Ya Allah, aku nak syafaat Nabi hang, ya Allah. Aku ni umat dia. Hang tolong aku, ya Allah, hang izinlah dia bagi syafaat kepada aku. Dan perkara-perkara yang boleh menghalang kita daripada terhalang dapat syafaat, mesti kita jauhi. Mesti kita jauhi. Kalau doa pun minta, benda-benda menghalang syafaat pun kita buat, kita macam bermain-main dengan doa kita di hadapan Allah. Nabi SAW mengajak para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengucap, ya Allah, jadikanlah dia, iaitu Nabi SAW, sebagai orang yang mensyafaatiku. Nabi ajak sahabat minta kepada Allah supaya Allah izin aku bagi syafaat ke hamba. Kan ada sahabat Nabi yang bernama Ukashah. Betul. Daripada umat aku ni ada 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Ada Imam Muslim. Mereka tidak syirik kepada Allah. Mereka tidak berubat dengan besi bakang lepas itu tembak di badan. Mereka tidak percaya pada jampi-jampi dan tidak percaya pada suara-suara burung. Mereka masuk syurga tanpa hisab. 70,000 orang daripada umat Nabi. Ukashah angkat tangan, dia Rasulullah, jadikan aku seorang daripada Nabi kata, wa anta minhum. Kamu daripada mereka, itu satu. Tiba-tiba datang sahabat lain, ya Rasulullah, masukkan saya satu. Nabi kata, Ukashah telah mendahului kamu. Tembayang macam mana Ukashah? Buah nama anak Ukashah. Daripada buah nama Jebon, bubuh anak nama apa? Kapitan, Beragas. Apa lagi nama dia? Yang tantari pergi cari 6 jahanam tu. Skip je nama. Nama dia apa? Katipang seorang. Apa lagi? Beragas. Ke Beragas ke?
Pak Long pun tak ingat nah. Lama dah gambar tu 6 Jahanam. Tapi hero saya ingat Tan Tari. Pasal dia mirip macam saya sikit. Itu saya ingat. Dia punya partner dia Laksamana Damburi. Tok Pengulu saya tak ingat nama apa. Nama macam tu. Baik kita buat nama Ukashah. Subhanallah. Baik, ikhwatul iman. Dan Nabi SAW ada bersabda, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yawmal qiyamah faman mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Hadis Imam Muslim. Apa Nabi kata? Sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat di hari kiamat bagi orang yang mati di antara umatku yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia duduk di dunia ikhwan, dia simpan doa untuk kita akhirat esok. Pelik lah. Sampai sini kita berhenti pelik. Pelik apa dia? Apa yang menghalang kita ikut Rasul yang semurni ini hati dia? Apa dia? Apa menghalang kita? Suara apa yang bisik kat telinga kita ni Nabi ni tak boleh ikut? Bisikkan apa mai tang telinga kita, dia pergi masuk sampai dalam otak kita, dia jatuh sampai dalam hati kita, dia menguasai emosi dan perasaan kita. Dia kata pada kita, Nabi hang ni baik, tapi janganlah ikut sangat. Suara apa itu? Kalau bukan suara makhluk yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah. Siapa sanggup ya khatul iman nak simpan doa dekat kita? Siapa sanggup? Siapa sanggup? Nabi kata apa dalam hadis? Di antara doa yang makbul, ialah saudara mendoakan saudara yang lain yang dia tahu saudara dia susah, tapi dia tak bagi tahu kat saudara tu, tengah-tengah malam dia duduk sebut nama kawan tu. Ini doa yang makbul, Nabi kata. Siapa buat benda tu? Kita dengar kata sahabat kita masuk hospital dan kena kebetulan malam tu kita semayang. Sengak-sengak, ya Allah, sahabat saya masuk hospital, sembuhkanlah dia ya Allah, kesian kat dia. Siapa buat benda? Apa menghalang kita buat? Kecuali cinta dan ingat kita pada orang tu, mesti kita buat. Mesti kita buat. Laila duduk di utara, Majnun duduk di selatan. Tak lupa Laila kat Majnun. Nama sebenar dia Qais. Kita Qais pagi makan pagi, kena Qais terus terlentang. Qais. Qais dalam bahasa Arab bermakna orang yang bijak. Qais. Baca dengan kaf. Qais. Orang bijak. Tak lupa dia. Jumpa Laila dia menangis. Tak jumpa dia menangis. Oh, pelik percintaan dua benua ini. Pelik. Tak jumpa menangis, betul lah rindu. Jumpa apa menangis? Pasal apa? Duk fikir lepas ni nak kena pisah. Subhanallah. Subhanallah. Apa menghalang kita mendoakan adik-beradik kita ikhwan yang sakit, yang susah, yang ditimpa musibah, yang kita tahu dia dalam macam-macam kekalutan. Tengah-tengah malam kita tadah tangan, ya Allah, tolong dia ya Allah, tolong dia ya Allah, tolong. Tak payah abang ke siapa. Nabi kata doa tu makbul, mustajab. Tiba-tiba Nabi kita baca dalam hadis malam ni, hadis pula ada Imam Muslim, dia kata apa? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah. Aku simpan satu doa kat hangpa. Tapi tolong, Nabi kata, man mata min ummati la yusyriku billah. Jangan mati dalam syirik. Doa tu tak sampai ke hamba. Tengok. Pasal itu kita kena minta. Ada satu bab kita minta, ya Allah, izinkan ya Allah, bagilah aku dapat syafaat Nabi hang. Aku nak benda tu ya Allah. Aku harap, aku perlu sangat benda tu ya Allah. Limpah kurnia hang bagi kat aku ya Allah. Izinlah hamba-Mu ni dapat syafaat-Mu ya Allah. Pasal apa? Nabi suruh kita minta benda tu. Ikhwatul iman. Pertanyaan yang keenam. Bolehkah kita minta syafaat dari orang yang masih hidup? Hari tu orang mati. Lah ni boleh tak kita minta tolong dekat orang yang masih hidup? Minta dia baca doa kat kita ke? Minta dia selesai masalah kita ke? Minta dia ruqyah kita ke? Boleh ke? Jawapan dia ya. Kita boleh minta syafaat dari orang yang masih hidup dalam hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, kehidupan dunia ini. Silakan.
Yang ni tak dinamakan syirik. Pasal apa? Benda yang kita minta, dia boleh bagi pada kita menerusi syariat yang dihalalkan oleh Allah. Sila. Kita minta benda haram, yang tu syariat tak bagi, yang tu jadi salah. Bagi pistol satu boleh tak? Saya nak pergi tembak kawan tu, tak boleh ha? Benda-benda baik boleh, tolong pakcik, tolong saya sikit boleh tak? Silakan. Pakcik berkata, okay, please. Saya pun bagi tahu satu benda yang kederat pakcik ada. Kederat pakcik ada. Silakan. Maka itu tidak salah, dia kata. Allah Ta'ala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha." Surah An-Nisa ayat 85. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, pertolongan yang baik, nescaya dia akan memperoleh bahagian pahala darinya. Dan barang siapa beri syafaat yang buruk, benda-benda yang buruk, nescaya dia akan memikul bahagian dosa daripadanya. Dekat itu kita bagi mudah benda baik, kita dapat baik sama. Kita bagi mudah benda jahat, sikit sebanyak saham tu sampai pada kita. Tengok ulama-ulama kita duk beritahu, dua benda ni macam tak ada tolak ansur. Apa dia? Yang pertama riba, yang kedua arak. Riba dengan arak ni sebanyak mana kita terlibat, walaupun sebesar zarah, kita dihukum sebesar zarah. Arak kita terlibat sebesar zarah, kita dihukum sebesar zarah. Seolah-olah macam hindarkan diri. Lepas tu kawan pernah tanya kan, dia duk tukar tayar kereta, kata tayar rosak, dia pergi tengok-tengok kau sebut punya lori. Allah, dia duk fikir hati dia, aku meniaga tayar, tapi ni tayar apa? Tayar kasebut takkan main masjid. Dia tukar-tukar, dia niat dalam hati, kot driver ni nak pergi sembahyang masjid ke? Mana ada driver pergi sembahyang masjid kalau dia driver kasbut. Kalau nak jadi tu tak tahu lah. Tapi kalau dia pergi pun dia parking tempat lain lah, kereta tu. Dia pergi tukar tayar kawan tu, dia pergi. Urusan dia halal tak halal, urusan dia halal lah. Pasal dia tukar tayar, tayar tu getah, jual beli tu halal. Tapi dia akan dibicarakan oleh Allah di atas zarah yang dia bagi itu. Kalau dia tak mau tukar, kawan tu jam atas situ, basilah kasbut tu, dia expired. Tapi dia ingat dia nak tukar juga tayar, dia dapat halal RM50, RM60 dia dapat halal, tetapi zarah yang dia bagi itu, kasbut tu boleh berjalan, dia akan dibicarakan di atas zarah itu. Allahu Akbar. Jadi bila tengok lori kasbut, bagi pangkah macam 40 penyamun pergi pangkah rumah kecil tu, pangkah tu. Pangkah tak apa, hari ni saya puasa sunat pun tak apa, saya tak mau tukar tayar hamba. Macam tu. Ikhwatul iman, kita tolong benda baik, Allah Ta'ala akan tolong kita. Dan Nabi SAW juga ada bersabda, Nabi kata isfa'u wal tu'jaru. Nabi kata bagilah syafaat pembelaan dan kamu akan mendapat pahala dia. Dalam hadis Abi Daud, hadis itu hadis sahih. Nabi kata dalam benda baik, bagi pertolongan. Benda baik. Benda jahat, kata abang rokok sebatang, tak boleh. Abang rokok, abang kedekut, abang tak tahu ke pahala sedekah banyak mana? Tak boleh. Aku isap rokok, aku mati seorang-seorang. Aku takkan kongsi keburukan dengan orang. Sorry. Ha minta lain aku bagi, ha minta rokok aku tak bagi. Walaupun aku penghisap rokok yang tegar, aku tak bagi. Ibn Taymiyah menulis kitab yang sangat menarik, Amal Ma'ruf Nahi Munkar. Apa dalam kitab dia bawa contoh? Dia bawa contoh dalam kitab dia, kawan yang syaribul khamr ini. Dia syarib. Dia seorang peminum arak, duk meleleh arak ni. Tiba-tiba kawan depan dia pun minum arak. Ibn Taymiyah kata, dia kena kata pada kawan tu, ni haram ni. Dia kata-kata haram, dia pegang cawan, dia langgar. Dia tetap kena mengiktiraf itu maksiat, walaupun dia sedang dalam maksiat.
arak kawan tu habis, kawan tu cepat minum, kawan tu kata, mai kongsi sikit, minta tuang. Jangan tuang. Ni, aku punya segelas ni pun macam mana aku nak kena katuk akhirat aku minta tahu. Ni nak kongsi pula dengan hang. Sorry. Hang punya aku tak mau main kat aku. Dia kena buat macam tu. Walaupun dia duduk ada dalam majlis tu. Ibn Taymiyah buat contoh macam tu. Subhanallah. Sama-sama kita buat, duduk sementara ustaz nak mai kena apa lebih kurang sambil isyak okok. Sambil duduk isyak okok 3-4 orang tu kena nasihat menasihati. Sahabat tinggal rokok. Tinggal apa hang duk tutup? Saya tutup baling sahabat. Tapi rokok ni tak bagus. Begitu ikhwatul iman. Artinya insan yang mukmin tidak akan respon kepada benda maksiat, tidak akan suka dengan maksiat. Walaupun ada maksiat, dia rasa dia tak boleh tinggal. Bendanya Allah Ta'ala benci, mesti kita iktiraf kata Allah Ta'ala benci. Kalau kita tukar tempat dia, kita kata benda Allah benci, kita tukar, kita kata Allah redha, kita boleh keluar daripada wilayah iman kepada pintu baru, nama dia kufur kepada Allah. Ikhwatul iman, maka minta tolong pada orang hidup sama hidup yang bukan maksiat, agama benarkan, silalah. Tapi pergi minta tolong benda maksiat, agama tak bagi. Agama tak bagi, kita pergi minta tolong kepada orang yang dah mati, walaupun minta pertolongan yang tidak maksiat. Kita minta, tuan, kawan tu dah mati dah, pergi dekat kubur hantuah. Kata Datuk Hantuah, kata Tan Seri kan, Datuk Seri Hantuah, tolong saya duk belajar silat pulut tak dapat, tolonglah sikit. Duk pergi minta. Hantuah dah mati tapi duk pergi minta dekat hantuah. Ini satu kerja yang maksiat. Kerja ni kufur pada Allah. Minta orang hidup pada orang mati, hukum dia syirik. Tak boleh. Minta kepada Allah. Tapi minta hak baik-baik ni boleh. Tajuk baru, ikhwatul iman. Bolehkah kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebih-lebihan? Semua kita sayang Nabi. Tak ada siapa tak sayang Nabi. Kan? Hak duk merhaban tu sayang Nabi, kawan. Nabi tanya dia, makcik ni naik orang, makcik ni masuk balik. Makcik punya tangkap lagu Bayati. Tengah-tengah Bayati nak masuk Nahwan, tak ketahuan dia nak masuk Nahwan tu. Kita duduk di luar Pak Amir dengar suara dia, wit. Ingat Woody Woodpecker, apa yang suara dia? Subhanallah, semuanya sayang makcik tu. Kita pergi kata, makcik yang duk melalak ni apa pasal? Hang kata aku melalak. Dia sedih. Aku duk selawat. Ni marhaban, aku duk selawat. Sayang. Kita sayang kat Nabi, ada dia punya tahap. Pasal apa? Dua benda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita saksi apa dia? Muhammad itu hamba Allah dan Rasul Allah. Titik. Dia tak ada nombor 3. Nombor 1, kita kena letak sifat hamba pada Nabi. Yang kedua, sifat Rasul. Itu je. Pesuruh Allah. Kita iman kata dia tu pesuruh Allah. Beriman. Macam mana kita beriman dia pesuruh Allah? Apa dia kata, kita percaya. Apa dia suruh, kita buat. Apa dia larang, kita jauhi. Dan kita beribadat sebiji diri macam dia. Tu makna dia, kita beriman. Kita kata dia Nabi, tapi yang dia kata kita tak percaya. Dia kata yang termasuk dalam ilmu ghaib, di antara yang termasuk dalam ilmu ghaib itu apa dia? As-sa'ah, kiamat. Kiamat ni benda ghaib, dia akan datang, tapi dalam ilmu Allah secara mutlak. Nabi bagi tahu tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, Nabi habaq lagu tu. Tapi Nabi tak habaq tarikh kiamat nak jadi. Kita beriman dekat tu. Nabi kata Dajjal nanti keluar. Nabi tak habaq berapa hari bulan tahun berapa. Ni dah pindah dah 2017. Kira tak tepat. Kiamat dengan pilihan raya sama. Duk tak tepat. Sama. Nabi tak cakap pasal tahu, Nabi tak cakap pasal tarikh. Nabi kata apa? Matahari jomoi keluar daripada sebelah barat pergi timur. Itu tanda besar. Tunggu.
Nanti mai, benda Nabi kata nanti mai, mesti mai. Mesti mai. Tak usah duk pergi tengok matahari hari-hari. Tak payah. Cukup time dia keluar, satu dunia nampak. Kecuali hari tu kita tidur, tak nampak. Dia keluar tu satu dunia nampak. Wara'ahu nas. Manusia nampak. Manusia pakat terkejut. Apa jadi ni? Besok pagi dia keluar balik belah timur, dia jatuh balik belah barat. Sehari je. Untuk tunjuk kata kiamat besar dah mat. Tanda tu, alamatul kubra tu dah mai. Lama lepas tu kita hidup gedebang-gedebung, dengar pula cerita Ya'jud Ma'jud mai. Dia mai di atas nama Ya'jud Ma'jud, bukan di atas nama apa-apa. Kok dia mai persatuan apakah? Dia tak mai persatuan. No charity, no society, no and no. Dia mai di atas nama dia tu Ya'jud. Dia keluar. Dia kalau dia tak bagi tahu dia Ya'jud pun, dia keluar hati kita ni, dia terkeluar seketui kalimah Ya'jud ni. Tak ada siapa abang. Tahu. Dia keluar, dan dia keluar seperti sifat Nabi abang. Dia bagi jahanam habis. Dia boleh pergi minum banyak dalam laut dengan ikan kering, ikan sepat, ikan apa, semua masuk celah gigi dia. Duduk lama lepas tu, Dajjal pula keluar. Dajjal keluar atas nama Dajjal. Bukan atas nama Kapitang ke tadi, Beragas ke tadi. Dia tak keluar di atas nama apa? Jinggadas. Jagindas. Ingat juga nah? Ingat saya seorang je. Jagindas. Saya pergi balik kena replay balik gambar Allah. Jagindas. Di atas nama Jagindas. Main ke? Dia tak, kalau dia keluar di atas nama Amerika ke, dia keluar di atas nama Yahudi, dia bukan. Dia tu satu makhluk lain. Dia bukan simbolik. Dajjal ni hakikat dia Dajjal. Memang dia main dengan mata buta sebelah tulis kafara atas kepala dia. Dia main tu dengan fitnah. Dajjal ni orang. Dia main, dia langkah, dia ada black magic. Dia petik lagu tu ya, kipas bertukar jadi rokok 7 batang jatuh berum. Tu Dajjal. Bukan dia main atas nama benda lain. Persatuan apakah dalam dunia ni yang mereka buat, dia sudah buat lambang Dajjal. Kita kata ni lah Dajjal. Dah. Dan mata Dajjal yang satu tu pun A'war tu, kita tak biasa tengok. Besok kita tengok lah. Tu Nabi kata Dajjal itu A'war, dia buta. Tuhan kamu tidak A'war. Tuhan kamu tak buta, Nabi kata. Kita tengok semua benda tu. Pasal apa? Dia Rasulullah. Cakap dia betul. Selagi Ya'jud Ma'jud tak keluar, esok Mac 2017 pun dia pindah balik 2020. Pembangunan baru nak naik dah jadi kiamat. Tak, dia kena keluar Dajjal. Makhluk tu keluar, satu dunia kenal. Mukmin lebih kenal. Kafir ikut dia. Mukmin tengok-tengok, mukmin kata subhanallah. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah di atas lidah Nabi dia. Tanda kiamat, makhluk jahat ni keluar. Ni kita ulang doa dalam sembahyang selalu tu. Nabi cakap kita percaya. Sebab kita tak percaya. Tapi kita tak boleh sanjung Nabi lebih daripada dia seorang Rasul. Tak boleh ikhwan. Tak boleh. Nanti rosak iman kita. Tengok apa dia nak kata pada kita. Tidak boleh. Kita tak boleh melakukannya. Kita tak boleh puja Nabi lebih daripada sepatutnya. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dalam surah Al-Kahfi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini, Allah suruh Nabi kata, Muhammad hampir kata kat mereka, hang ni adalah manusia biasa seperti kamu. Diwahyukan kepada aku bahawa sesungguhnya ilah kamu adalah ilah yang esa. Yes. Takat tu aja. Dan kita takat tu. Ni kita terlebih-lebih orang apa? Selawat orang baca. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Orang baca. Salatullahi salamullah
ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bi kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini tawassul yang salah. Nama dia tawassul yang hulu, melampau. Dia puji Nabi itu melampau. Tak boleh macam tu. Lagi satu, ni televisyen, kita duduk belajar dengan TV lah. Apa dia baca tu? Apa? Saya ingat saya abang. Tak boleh melampau. Dekat Nabi ni kita tak boleh sampai melampau. Buku marhaban kita duk baca tu melampau. Cukup punya melampau. Hadis palsu pun ada dalam buku tu. Hadis palsu pun ada. Bukan duduk puji Nabi, abtadiul imla bismizatil aliyah. Tak apalah, kalau nak khilaf pun tak apalah. Orang kata dia melalukan pena dia dengan zat Allah Ta'ala Maha Tinggi, zatil aliyah. Kita zatil aliyah itu Allah. Tak apalah nak kata Allah. Tapi saya tak kata zatil aliyah itu Allah. Pasal saya sendiri dengan Syiah ni, dia kata antal ali fawqal ali la ali ilal ali. Apa tu? Tak payah terjemah kan? Sahabat semua belajar lughatul Arabiah. Kan? Tak payah terjemah lah benda ni semua. Ni kalau terjemah kena ambil pakai salah kan? Antal ali fawqal ali la ali ilal ali. Allah kata dalam Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit, cahaya bumi. Kita kata anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Apa tu? Quran kata Allahu nurus samawati wal ard. Kita api kata anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Apa tu? Awak cakap macam tu. Saya sayanglah. Betul sayang. Tapi nama dia ghulu. Ini selawatnya ghulu. Ya Nabi salamun alaik. Bolehkah kata lagu tu? Ya Rasul salamun alaik. Satu benda kena sedar. Nabi dah mati. Bolehkah kata lagu tu? Kalau Nabi hidup, Assalamualaikum ya Rasulullah. Betul Dia hidup. Ni dia dah mati. Itu puji Nabi ni, nama dia ghulu, melampau. Kamu ni mati pun kamu ni selamat lagi. Jangan terlebih. Quran kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semua orang faham kata ayat tu suruh selawat lah, cukup lah. Tak payah duk pergi riau. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Dia dah tak ada. Pasal apa pakai sirah-sirah macam ni? Dia tak ada dah. Kalau dia ada tak apa. Quran cerita tentang nabi-nabi ni semua selamat. Quran cerita pengiktirafan pada Nabi itu selamat. Masa Isa hidup, Quran kata dia selamat. Masa Ibrahim hidup, salamun ala Ibrahim min rabbil alamin. Selamat untuk Ibrahim daripada Tuhan semesta alam. Tapi hari Nabi Ibrahim dah wafat, Nabi tak pernah kata salamun ala Ibrahim. Tak pernah Nabi kata. Kita kata yang ni dipanggil sirah-sirah yang ghulu, melampau. Kita selawat tu terlebih. Dalam marhaban lagi banyak. Atirillahumma qabrahul karim. Wangikanlah kubur Tuhan ni, melampau. Bukan tak, bila kita melampau, orang putih kata kita ni too much. Bila kita melampau, kita dah tak letak dia tu di tempat Nabi, dah tak letak dah. Kita tak letak dah di tempat Nabi. Dia pergi tempat lain lah. Tempat mana? Tempat ghulu, tempat yang Tuhan tak bagi. Dia Rasulullah. Hidup sebagai Rasul, menyampaikan risalah Allah. Mari kita tengok pula Nabi kata apa dalam hadis ni. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi kata kepada kita, la
tutruni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata, janganlah kamu memuji aku dengan berlebih-lebih seperti yang dilakukan oleh kaum Nasara Kristian terhadap Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Habis. Cukup ni. Orang duk baca selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah. Selawat yang boleh mengeluarkan kita daripada kesusahan demi kesusahan. Tahu. Zaman Nabi, sahabat pun selawat kat Nabi, selawat tak ada tafrijiyah ni. Selawat syifa ni. Sahabat tak berani panggil selawat tu syifa. Quran kata apa? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Quran itu syifa dan Allah itu syafi. La shifaan illa shifauka. Habis. Kita pergi design satu selawat baru, kita buat nama syifa. Tak apalah. Kita dah pandai bahasa Arab, kita pun ada master apakah semua PhD kan. Kita punya pasal lah. Tapi kita tak boleh duk pergi kata ke orang yang tak mau selawat ni hang tak sayang Nabi. Pasal orang yang paling sayang Nabi dan sayang dia tu betul jalan dia para sahabat lah. Tak pakai selawat tu. Tak pakai. Ni mai apa? Dalam selawat syifa dia, dalam selawat tafrijiyah tu, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Apa maksud dia? Dia kata, ya Allah, aku selawat pada Nabi Muhammad, aku bagi salam yang sempurna kepada dia, yang selawat pada Nabi Muhammad itu tanhalu bihil uqad. Dia boleh merongkaikan simpulan-simpulan kesusahan, keserabutan dan musibah-musibah. Habis tinggi, sahabat rindu kat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ayat mata turun. Habis tidur lena. Besok mungkin pagi rasa lapang dah. Mai malam Jumaat dia pas selawat kat Nabi. Nabi menceritakan fadilat semayang fadilat selawat Nabi malam Jumaat. Diceritakan di dalam hadis. Sahabat buatlah benda tu. Melampau. Kita sampai basuh ikan pun selawat. Apa tu? Tahu. Kalau kita fikir, bukan kita marah, kita tanya, kita kata ni Cik Siti Wang Kembang, nak tanya sikit boleh tak? Pasal apa Cik Siti Wang Kembang dia buat benda ni? Dia kata kalau kita baca selawat basuh ikan, ikan tu pun dapat rahmat selawat tu. Kita makan tu puas hati. Ni kan tangan Cina, India duk pegang ikan tu. Orang-orang tak sembahyang semua duk pegang. Bukan berkat. Tong gas siapa mentang? Dapur gas tu beli tak mana? Kita selawat. Bila kita selawat tu dia cuci balik. Dia kalau dengar ikan sekap, orang duk belah mentah kedarah apa, mampu dia tak makan sekap 3 rasa. Itu pun nak pergi selawat. Tapi saya tak boleh cerita lah rahsia kita pun duk cikik ikan tu. Tak, kita selawat ni bukan pasal masak. Kita selawat pasal kita rindu, kita sayang Nabi. Kita nak pasal Quran suratul Ahzab kata selawat kat dia. Allah, malaikat selawat, mukmin selawat. Kita selawat, sayang kita pada dia. Dah habaq dah dia nak bagi doa pada kita. Kita buat semua benda yang mendekatkan kita dengan syafaat di hari akhirat, termasuk selawat. Tapi hulu ni pada melampau. Ambil sayang bas Allah sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Basuh beras Allah sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia tu pi habaq pula kalau lembuih lagi bagus. Lembuih pula fui. Ini nama dia hulu, melampau.
This is too much. Tak boleh. Kita dah speed trap over limit. Tu yang mereka bubuh kamera ambil gambar tu. Bukan mereka nak zalim kita. Mereka nak bagi kita speed trap tu tak kena. Mereka nak jaga kita. Kita ni suka buruk sangka. Kita ni, Nabi ajar selawat macam mana? Dalam semayang selawat. Kita semua beli kereta baru, ambil ayat, buih selawat 3-4 kali, jurui. Ini nama dia melampau. Dalam hadis kita baca tadi, Nabi kata jangan buat macam Kristian buat dekat Isa. Jangan buat macam Kristian buat dekat Isa, sampai nama Isa ni dipakai dalam semua bab pula dah. Quran bagi tahu, hadis bagi tahu, mulakan dengan bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Nak makan, hadis Bukhari kata qul bismillah, bismillah. Tapi kita dah pergi campur dengan nama Nabi. Nabi kata ini kerja Kristian, jangan buat. Letak aku sebagai hamba, aku sebagai rasul, aku bukan Tuhan. Jangan minta kat aku. Jangan letak benda tu, patut letak nama Tuhan. Tiba-tiba Nabi letak nama aku. Tak boleh. Kalau kita nak basuh sayur lah, nak berkat lah, bismillah lah. Pasal apa nak selawat? Tapi tak ada pula kita dengar Nabi basuh daging kambing, Nabi baca bismillah, Nabi sebut selawat. Tak dengar pula. Nabi suruh makan. Nak naik kereta pun letak pungkuk atas cushion, Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak sampai ada. Bukan tak ada. Bukan saya kutuk. Saya tak kutuk, tapi saya cerita ikhwan. Ada kawan kita sampai selawat tu di mulut dia jadi hulu melampau. Dia cakap-cakap dengan kita ni, Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia cakap pula, Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Kalau Pak Haji Ibrahim, bapa Cikgu Murni buat lagu tu, tak apalah, cukuplah lagu dengan Nabi marah. Aku cukup mulut dia. Cukuplah. Pak Haji Ibrahim tak mai kuliah kita. Tapi kita ni dah jadi afdalu zikri la ilaha illallah. Duduk saja-saja la ilaha illallah. Tak payah duk hinggup-hinggup badan. La ilaha illallah. Yang ni tahlil. Bila tahlil ada orang mati, bila ada orang mati ada orang buat nasi. Yang tu tahlil. Kita saja-saja duduk di rumah, tak payah duk pergi berhinggup badan. Ni saya nak buang. Buang apa? Buang rokok dulu cukup. Lain jangan buang lagi. Saja-saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Bagi nafas baru kita sebut la ilaha illallah, dia nafas baru. Nafas kita jadi baru, jadi seronok, dia jadi kuat. Dia kalau kata saya nak tinggal rokok, betul apa? Katib lah kalimah ni. Duk pergi makan pil tu buat apa? Makan pil. Tak apalah, dah beli makan pil. Tak beli tu saya beli. Amerika yang buat rokok, Amerika buat pil. Dua-dua kita sebab. Nabi ajak kita tak mau dengar. Ya Allah tolong aku, ya Allah, doa ni senjata ikhwan, doa ni senjata. Ya Allah aku nak berhenti rokok, tolong dengan nama Hang, ya Allah tolong. Bila dia main rasa ketagih-ketagih tu, dia main macam zikir Naqsyabandi. Ingat dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tak nak. Tapi jalan, dia main pula. Acip lagi. Afdalu zikri la ilaha illallah. Dua kalimah berat sampai al-mizan, disukai oleh Tuhan Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka letaklah Nabi itu sebagai Nabi. Jangan letak dia lebih. Nabi itu, jangan kamu buat aku macam Kristian buat dekat Isa. Aku ini hamba Allah, aku ni Rasulullah. Katalah aku ni hamba Allah, katalah aku ni Rasulullah. Lain aku tak mahu. Apa sebab itu kita tak merhaban-merhaban semua? Pasal dia hulu. Kalau tak mahu kita ikat sekata kata dia syirik pun, hulu. Melampau. Dan melampau ditegah dalam berselawat pada Nabi. Melampau ditegah. Tambahlah duk pergi selawat dengan hadis-hadis palsu apa ni semua. Ini semua ikhwatul iman, benda-benda yang sekali-kali agama tak benarkan kita buat ni semua ikhwatul iman. Insya-Allah ikhwatul iman, kita
akan masuk tajuk yang baru, muka surat 49. Dia nak cerita kat kita jihad, wala dan hukumnya. Apa tu jihad? Apa tu wala? Banyak orang cakap wala pada pemimpin, wala pada pemimpin. Apa tu? Ada wala ke dengan pemimpin ni? Kan, saya ingat dulu cerita lama lah. Mungkin brother masih ingat. Kan? Musim pilihan raya, dia pun suruh buat tahlil. Saya kata saya tak buat tahlil. Apa tak kena walak pada pemimpin? Tahlil pun walak. Bagilah orang mati dulu. Kita baca Yasin. Kata pasal apa? Nabi pergi perang Badar. Bila dia baca Yasin? Nabi pergi perang Badar. Bila dia ratib tahlil? Tak ada. Perang Badar dengan pilihan raya teruk lagi perang Badar. Perang mula puasa. Pilihan raya boleh dirusak rokok. Kadang-kadang subuh pun tak, kadang-kadang subuh pun tak sembahyang. Apa walaknya? Benda bid'ah mana ada walak? Tapi tak apa, nanti dia cerita jihad tu apa, walak tu apa. Ni jihad ni, jaga baik kita. Jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Jihad memperkasakan apa yang patut jadi perkasa. Satu jihad. Jihad. Itu jihad. Kita baca dulu. Nanti dia terang pada kita. Dan dengan soalan-soalan dia semua, dia terang. Dan benda yang paling dahsyat dia nak terang, ikhwatul iman, kita bagi fokus yang sangat besar, iaitu pada muka surat 52. Yang tu dahsyat, ikhwan. Bila-bila pun saya akan kata yang ni satu perbicaraan yang sangat sensitif. Apa dia? Beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia punya partner perbicaraan dia apa dia? Dia bawa kepada kita muka surat 58, sunnah dan bid'ah. Subhanallah, subhanallah. Lepas tu habislah baca buku ni. Dia cerita kepada kita. Last sekali kemuncak. Last sekali kemuncak. Pasal tu saya kata pada ikhwan, saya kata pada diri saya, pada kita semua ikhwan. Last sekali pada ikhwan, last sekali kita masuk dalam tanah, orang selimut kita dengan kain kapan, orang kambuh-kambuh semua balik. Itulah last sekali. Mana rumah, mana jawatan, mana nama, mana keturunan, mana nasab, habis. Yang sayang dengan kita ni semua angkat, dia pergi korek satu tempat, dia lepas dengan kain putih, dia kambuh. Bila kambuh itu, kita ada kehidupan yang baru. Kehidupannya sangat mudah. Datang dua wakil Allah, dia tanya saja, Tuhan kamu siapa? Nabi kamu siapa? Agama kamu apa? Di situlah baru kita nanti menangis air mata darah. Rupanya amal kita di dunia ni kena sama dengan Quran dan Sunnah. Rupanya baru kita tahu. Baru hati kita tu dia berdenyut, duk. Menangis dah kena kapan dah. Katalah Tuhan campak balik nyawa. Tuhan campak nyawa. Kita tandang habis kapan semua. Tandang habis keranda-keranda, kita keluar. Bila kita keluar, keluarga mana nak terima kita? Siapa takkan terima lah. Kecuali Tuhan seorang saja masa tu. Kita lari keluar dengan kapan. Kita pergi depan pintu rumah kita. Menjerit satu rumah. Mereka tak kata kita. Mereka kata hantu. Mereka nanti cari bomo lah, berasap lah. Ni roh tak aman lah. Roh ni adalah dia pergi minta ke darah asam Jawa, siapa tak minta izin lah. Ni kena buh dalam botol balik, kena pergi hantar balik. Kita kata dah, aku ni, aku pak hang, aku laki hang. Ni aku ni, aku. Siapa pun tak terima. Siapa nak terima kita masa tu? Cuma Allah saja. Dan Tuhan terima kita, kita terima tak Quran dan Sunnah Nabi. Itu. Ikhwan, kunci masuk dalam hati. Kata Ramlah Ram, kau kunci hatiku. Ingat lagi dia menang tu, dia menang lagu tu. Jangan buat pasal. Dia pakai lagu baju punya cantik lah. Dia buah bentuk hati. Dia menyanyi, kau kunci hatiku. Kak Ramlah. Kak Ramlah. Lekak lah. Kak Ramlah. Jaga baik-baik. Saya kunci masuk dalam hati kita. Kunci masuk. Bosok dalam hati. Tak maaf. Tak sama dengan Nabi. Minta maaf, saya tak buat.
Kata ni kami buat tahlil. Saya tak buat. Hang tak boleh tolak ansur. Ni tolak ansur lah ni, saya tak buat. Awak nak buat, saya tak buat. Pasal apa? Benda ni tak boleh tolong saya masuk dalam kubur. Pak saya mati, saya sayang pada dia. Saya ikut cara Nabi. Saya baca doa tiap-tiap malam. Lepas semayang baca doa, bila pun nama pak saya terlintas dalam hati saya, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Pasal apa saya buat lagu tu? Pasal Nabi ajak lagu tu. Quran dan sunnah ajak baca doa. Bukan buat tahlil, bukan panggil orang main di rumah. Wali mana nak buat? Sunan kali jogo ke? Sunan kali berkali darab tolak ke bahagi ke? Tu sunan tu punya pasal. Saya ada. Saya tak buat. Saya ikut Nabi. Saya tak buat. Habis nak pecah belah masyarakat. Your problem, not my problem. Habis hang mati macam mana besok? Saya dah mati, saya tak boleh bincang. Saya dah mati, saya tak boleh bincang apa pun. Kalau saya mati, tuan mai saya berbincang, saya hantu. Saya ingat lagi pakcik, orang kata kat saya, tapi pakcik jangan cerita kat orang lah. Orang kata kat saya dululah, masa tu duduk Teluk Bahang. Aku nak tengok dia mati, anjing mana nak heret. Tapi masa tu saya garang. Saya muda belia. Masa tu saya pakai akak bahang. Dua secekak belah ni, secekak belah ni, kan? Saya kata, saya jawab. Saya kata kalau nak tengok anjing mana heret saya, tunggu saya mati. Saya akan pastikan tak ada orang heret saya, anjing heret. Kenapa saya kata? Dalam banyak-banyak anjing Ashabul Kahfi bagus punya anjing. India kata apa? India panggil apa anjing? Lupa nak? Tak apa ikhwan. Anjing mati pun ada orang angkat. MPSP angkat. Sodok dia bang. Tak ada lah satu bangkai pergi duduk tengah jalan. Orang tak sodok, tak ada lah. Kalau jadi bukan Malaysia lah, negeri lain. Orang jumpa mayat dalam telaga buruk, orang jumpa mayat terbakar, hancur lagi. Mona Pendi kena katam, berapa dia pergi katam Datuk Mazlan tu. 18 katam pun orang jumpa. Atan Toya 1,000 ke 2,000 ke. Pecah meletup jadi 1,000 dia. Boleh jumpa. Takkan kita lagu ni punya besar kan. Tapi ada lagi besar. Jangan takut. Lagu ni punya besar ada. Takkan kita pergi terlentar tengah jalan, orang tak tahu tu mayat. Orang tengok kita terlentar tengah jalan, orang kata, "Oi, kek happy birthday." Tak ada. Jadi pasal apa kita nak bimbang dengan kata-kata lagu tu? Nak bimbang buat apa dengan kata-kata lagu tu? Di mana kita mati, bumi mana kita pijak, dalam ilmu Allah. Kita bersedia untuk mati, dan bila kita mati, Quran dengan sunnah kena bagi sama amal kita. Tak kalau kita menangis 1000 ayat mata, tak boleh nak mai atas dunia balik dah nak buat kebetulan. Simpan masuk dalam hati, minta istiqamah kepada Allah, minta ikhlas kepada Allah, berjalan di atas jalan agama dia. Allah bagi selamat kita dunia akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.